Diterbitkan oleh Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga, Negeri Selangor. Hai semua, saya Heda Haize. Bertemu kita lagi dalam episod terbaru Jejak Wanita Selangor bersama PWB. Kali ni Heda berada di Dun Seri Setia. Dan kenapa Heda berpakaian macam ni? Kerana aktiviti yang bakal dibuat di sini untuk slot demo akan lebih lasak daripada biasa. Nak tahu apa? Jom ikut saya. Episod kali ini, Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya Dun Seri Setia. Kebiasaannya untuk sesi demo yang kita selalu tunjukkan kepada anda, kita akan buat aktiviti yang lebih menjurus kepada kepakaran wanita. Tapi ini lain sikit dan istimewa. Bersama dengan PWB Dun Seri Setia, kita akan belajar asas penyelenggaraan kereta. Wanita perlu tahu. Biasanya wanita akan dikatakan tahu bawa je kan, tak tahu apa dalam komponen dalam kereta kan. Jadi bersama dengan Heda, pakarnya kita ada Encik Zainuddin. Encik Zainuddin, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Jadi Encik Zainuddin akan tunjukkan apa yang ada dekat dalam ni hari ni. Ya, insyaAllah saya akan tunjukkan. Jadi kita nak mulakan dengan yang mana satu dulu yang perlu tahu? Oh, yang perlu tahu, kalau boleh kita lihat di dalam dululah. Oh, lihat di dalam dulu. Kalau boleh kita lihat dalam dulu. Itu peranan paling penting sebelum kita hidupkan kereta. Jadi jomlah. Jadi Cik Din, apa yang kita perlu tahu dulu ni? Start enjin terus ke macam mana? Oh, tak boleh terus start enjin. Kita kena perhatikan dulu apa yang ada di panel meter. Supaya segala sistem yang ada dalam kereta tu berjalan dengan elok, berfungsi. Supaya kita diberi kefahaman supaya benda-benda ni boleh digunakan sebaiknya. Yang pertamanya dengan kunci sendiri. Kita ada set kunci. Contoh yang ini adalah set kunci kereta-kereta moden. Kunci dah tak ada. Dia punya cocok dah tak ada. Dah tak ada dah. Dia main tekan je. Kita namakan dia push button. Push button. Start. Jadi ini kereta-kereta moden. Jadi sebelum kita start, pastikan kita on dulu switch. Kita tengok di panel meter. Di panel meter. Di panel meter macam-macam lambang akan keluar. Betul. Jadi, yang saya paling tahu tu minyak. Itu yang paling bahaya. Sebab apabila kita hanya ambil tahu satu atau dua perkara saja, dia mengakibatkan sistem lain kita tak tahu apa kegunaannya. Sebab contoh sebagai yang kita nampak sekarang ni ada 2-3 meter sahaja. Betul. Sedangkan kalau kita bermula balik daripada awal, dia akan keluar lebih daripada 10. Dan dia akan padam. Ini bermakna yang padam itu sistem sedang standby. Bermakna jika semasa pemanduan lambang-lambang itu keluar, bermakna ada sistem yang telah rosak. Kita kena ambil tahu. Sekiranya dalam masa pemanduan menyala sekarang ni, kita kena ambil tahu. Kita tak boleh ambil mudah. Apabila kita hidupkan enjin, pastikan dia padam. Tandanya semua sistem tadi jalan lengkap. Semua yang simbol tadi tu hilang. Hanya perlu ada. Semua hilang lah. Semua hilang. Jadi kepada wanita-wanita di luar sana yang tengah menonton, ini salah satu tips yang sangat berguna kepada anda. Sebelum nak berjalan, perlu pastikan tiada simbol di panel. Apa ni panggil panel? Panel meter. Panel meter. Jadi selepas tu bang, kita dah tahu yang tak ada dekat ni. Lepas tu kemudiannya? Sekiranya tiba-tiba ada tanda-tanda yang meragukan, tanda-tanda yang kita rasa membahayakan, kita perlu ke tepi. Berhenti untuk membuat pemeriksaan lanjut. Dan paling penting, apabila kita berhenti di laluan kecemasan, kita tekan lampu hazard kecemasan, iaitu button yang apabila kita tekan, maknanya panel meter akan menyala double signal ke empat depan dan belakang, memaklumkan kita dalam kecemasan. Kalau tadi kita dah tahu serba sedikit asas tentang panel meter tu, sekarang ni dan nak minta Encik Din untuk tunjuk pula apa asas yang kita perlu tahu, komponen-komponen yang ada dekat enjin kereta ni. Biasanya wanita ni dia akan tahu
Minyak hitam dengan air je. Itu je. Apa lagi Cik Den yang kena tahu? Oh, banyak masalah kalau tahu sekadar itu saja. Sedangkan di dalam enjin itu, komponen enjin banyak sebenarnya benda yang kita kena ambil tahu. Kalau kita tahu sendiri, kita boleh buat sendiri. Cek dulu, kemudian baru hantar ke bengkel. Ya. Jadi silakan Cik Den tunjuk apa yang perlu tahu. Ya, yang pertama kita ke sebelah sini dulu. Mana kita tengok dulu. Ini tabung ni. Ini adalah tabung minyak brake. Kita boleh buka tabung ni. Kita tengok. Ada minyak brake-nya. Dia punya kira tahap Tahap panas dia. Maknanya kecukupan dia. Dia ada tulis situ maksimum dan minimum. Oh, jadi kena tahap maksimum dia lah. Ya, maksudnya bila kita membrake, maknanya sistem minyak brake kita ada dan lengkap. Jadi bila minyak cukup, dalam sistem minyak cukup. Ya. Kemudiannya beralih ke Minyak hitam sebelah sini hitam. ataupun minyak pelincir. Orang sebut minyak hitam sebab dia dah hitam. Sebenarnya kalau ikut kebiasaan pada ni minyak pelincir sebab Minyak dia pelinciran dalam enjin. Okey, ni macam mana pula kita nak periksa tu? Kita tarik lidi ni Aha. dan kita lap dulu pakai tisu dan kita masukkan Ini untuk tahu apa paras dia. paras minyak mencukupi atau tidak. Jadi bila kita buka, kita akan tengok dia ada 2 dot. Aha. 1 dan 2. Low ataupun high. Maknanya dia perlu ada dalam dia punya jarak low dan high ni. Oh, di antara Di antara tu. Tapi kadang-kadang bila kita rasa dia macam ini saja, kurang sikit. Tak ada masalah. Okey, minyak hitam. Saya dah tahu dah. Okey. Kemudiannya yang ketiga pula. Minyak gearbox. Minyak gearbox. Kalau kereta auto dia ada lidi untuk menyukat ke paras minyak gearbox auto. Oh. Kalau manual tak ada. Manual kita kena buat kerja lebih sikit lah. Oh, macam mana tu kalau manual? Kalau manual kita kena ada skru dia. Oh, dia ada skru dia kita lah. skru dia, kita buka, kalau dia keluar maknanya mencukupi. Tapi kalau minyak auto, dia ada lidi dia macam minyak enjin. Oh, sama juga? Ya, saya tunjukkan. Jadi lebih mudah lah untuk diperiksa. Dia pun sama. Oh, dia ada paras-paras dia. Dia ada paras-paras dia. Ya, tapi kalau sekadar untuk makluman, kita perlu tahu dia ada di paras takuk tertinggi, maknanya cukup. Jadi yang ni untuk gearbox. Biasanya minyak, contoh minyak hitam, minyak brake, lepas tu minyak gearbox ni berapa kali kita nak periksa dalam setahun tu? Maknanya kalau minyak automatik, biasanya kita perlu cek bila kita rasa dah lama kita tak semak. Mungkin sebulan sekali. Tapi kalau minyak enjin ini, kita bila perlu sepatutnya kalau ikut buku seminggu sekali, tapi rasanya benda tu terlalu berat. Jadi yang ketiga, yang keempat pula, yang mana satu pula? Yang terakhir ataupun yang kedua, ini radiator. Radiator. Maknanya sistem air untuk penyejukan enjin itu adakah lengkap? Oh, jadi kalau kurang, adakah dia akan memanaskan kereta kita, enjin kita ni? Ya. Bila dia kurang, bermakna angin ada dalam sistem. Bila angin ada dalam sistem, bila enjin ini panas, angin boleh dikembangkan. Jadi dia akan mengembang, dia akan tendang air keluar lagi banyak nanti. Ui, akhirnya bahaya. enjin tiada air. Oh, air kering lah. Ya, sebab kita tak alert pada meter. Sebab pada meter, kalau air kurang, temperature naik, dia akan bagi satu warning. Kalau kereta-kereta moden, lampu merah akan menyala, lambang temperature. Bermakna kalau lampu tu dah naik, kita ambil tindakan segera, berhenti tepi jalan. Jangan teruskan perjalanan sebab dia akan merosakkan enjin. Dan sebagai kita pengguna yang sebelum bergerak, kita buka dululah waktu sejuk. Jangan buka waktu panas. Sekejap lagi? Ya, nanti naik ke atas. air dari Okey, untuk bahagian air cooler ni macam mana kita nak tengok? Bila kita buka, pada cap ni, pastikan air ada. Kalau untuk buat penambahan, perlu air biasa saja. Air biasa pun boleh? Ya, sebab air tapis atau boleh perlu. apa-apa? Boleh, air paip pun boleh? Ya, sebenarnya tak perlu. Sebab kalau kereta-kereta yang moden sebenarnya, dia sendiri dah ada dalam ni coolant. Memang daripada kilang dah ada coolant dia sendiri. Jadi kita cuma perlu top up sedikit sahaja. Tambah air ya, sahaja. untuk penambahan tak perlu. Di sini adalah paling penting. Sebab bila kita buka cap, kita tengok cap tu berfungsi ataupun tidak dengan elok. Ada kadang-kadang air dah berkarat, cap boleh rosak. Okey, jadi untuk komponen yang seterusnya ada lagi? Ya, bateri. Bateri ini yang kelima Ini lah. pun penting sebab kadang-kadang tengah kita bawa kadang-kadang lampu bateri menyala. Betul. Tapi bukan bermakna bateri itu rosak. Kalau lampu bateri saja menyala, sebenarnya sistem cas
pada alternator yang bermasalah. Oh. Bukan bateri bermasalah. Jadi bateri pun kalau tuan-tuan, perempuan semua kalau nak menukar bateri, tolong ambil perhatian. Ya, betul. Sebab apabila menukar bateri, salah cara, sistem wiring akan terbakar. Sebab itu apabila tukar bateri, sebab tu terminal positif dia tutup. Untuk mengelakkan short circuit kalau berlaku kemalangan ke ataupun bila kita buat kerja tersentuh dengan wire, earth. Jadi kalau kita buat penukaran dan kita tengok bateri sendiri ada warna merah. Warna merah. Warna merah tu maknanya itu terminal positif. Oh, okey faham. Kita tak boleh pasang terbalik. Ha. Sebab dia memang dia ada reka khas, terminal negatif kecil, terminal positif besar. Supaya dia tak boleh masuk. Yang keenam, banyak lagi air filter ada dalam ni. Banyak lagi kita boleh tengok belting. Jadi itu dah merumitkan lagi. Jadi Cik Den, boleh tak tunjuk kat saya kalau tadi ini dah komponen bahan barang-barang untuk nak kita isi minyak apa semua ni? Boleh? Boleh. Sekarang ni kita nak tahu pula apa barang-barang untuk selenggara kereta ni. Biasa je kita tahu ada minyak hitam, tapi macam mana kita nak pilih salah satunya? Kan ada banyak kan. Jadi Cik Den, tunjukkan pula apa pula barang-barang dia ni. Kalau dah tengok ni banyaknya. Inilah barang-barang yang biasanya kita gunakan untuk selenggara kenderaan. Yang mana kita belajar tadi, minyak brake-nya, air radiatornya, mana minyak enjinnya. Inilah dia. Contohnya. Kalau minyak enjin, yang ini. Banyak jenama. Yang memainkan peranan penting adalah dia punya kualiti dan grade. Oh, kualiti dan grade-nya. Contohnya walaupun yang ini. Minyak dikatakan semi sintetik. Ini minyak biasa dan ini minyak diesel. Sebenarnya yang main peranan adalah dia punya grade. SAE berapa? Apa dia punya API. Ini yang paling penting dalam pembelian minyak. Grade tu yang menentukan dia kualiti. Bukan bermakna saya ada nama, saya jual mahal, orang beli. Betul? Tapi saya tak ada nama, saya jual mahal, orang tak nak beli. Tak, sebenarnya kualiti sesuatu barang bergantung kepada dia ni. SAE dan API. Dia sama macam SIRIM. Ya, license macam barang ni elektrik sama lah macam kan? SIRIM. Tapi SIRIM, dia kalau dia luluskan pada botol minyak ni, bila dijual di negara luar, mereka tak iktiraf. Ibaratnya jual di Singapura. Singapura tak pandang SIRIM. Hanya di Malaysia sahaja. Kalau jual di Thailand pun tak nak. Dia kata saya tak iktiraf SIRIM. Saya iktiraf SAE dan API. Oh, lebih tinggi dunia. Maknanya satu dunia mengiktiraf grade ini. Sebab itu Petronas sendiri pun, minyak negara kita pun, dia buat API. Untuk sama taraf dengan jenama-jenama yang lain dapat pensijilan. Sama. Supaya kita tak terkeliru, supaya inilah yang paling penting. Yang ini minyak automatik. Walaupun jenamanya lain-lain. Betul? Tapi grade-nya sama, SP3. Dia sini tulis ATF D3. D3. Ya. Oh, kalau biasanya program-program PWB yang Encik Den sendiri mengajarkan kepada peserta, berapa ramai peserta dalam satu bengkel tu? Ya, sebelum PKP ni ramai. Ada dapat 40 orang. Sekali 40 orang. Jadi 40 orang tu adakah mereka dapat tengok satu persatu ditunjukkan macam mana? Ya, sebab saya akan terangkanlah satu persatu daripada asas dia. Ya, menceritakan macam mana pergerakan enjin, apa yang dikatakan 4 stroke, apa yang dikatakan 2 stroke. Itu yang nak tahu tu. Tu. Macam ni juga saya kena cerita. Yang ini piston. Yang ini pun piston. Kenapa ini yang besar? Selalu saya tengok dalam iklan enjin tu. Ya. Inilah dia piston. Sebab dia berbeza-beza. Sebab yang ini piston kereta, yang ini piston motor, 2 stroke. Setuju? Yang ini piston diesel. Lain-lain dia punya bentuk. Macam tu juga minyak brake. Oh, ini minyak brake. Yang ini minyak brake. Ada dot 3, ada dot 4. Oh, apa bezanya pun kualiti. Kualiti lah. Benda ni kualiti. Lagi tinggi lagi banyak kualiti dia. Maknanya kualiti dia tu dari segi ketahanan. Okey. Kalau coolant pun sama di ujung sana tu. Oh ni. Ada orang kata saya nak pakai coolant hijau, saya nak pakai coolant merah. Apa bezanya? Satu yang hijau ni dia bukan long life. Long life ni maknanya dalam 40,000 sekali boleh tukar. Kalau biasa yang hijau ni dalam 20,000. Dan ni spark plug. Itu plug. Yang bagi api orang kata. Yang ni spark plug pun ada penjagaan dia. Macam mana kita nak tengok. Ya, kita kenakan barang supaya dia tak keliru. Sebab orang macam kita ajar di enjin, dia tak nampak komponen. Mana yang dia kata, sebab kadang-kadang kita mana timing belt.
Sebenarnya tahu aja tahu, nama. tahu sebut timing belt perlu diganti, perlu Ah. tukar. Tapi mana rupa timing belt? Yang inilah timing belt. Inilah kalau haus perlu Ya, ditukar bukan segera. haus. Abang tu? Cukup masa tukar. 80,000 kilometer tukar. Inilah dia. Ya, inilah timing belt. Contoh-contoh timing belt. Kalau yang saya bawa ni sebenarnya timing belt yang rosak sebenarnya. Oh, kalau yang biasanya dia akan macam mana? Giginya penuh. Oh, giginya penuh. Inilah saya panggil haus. Haus. Bila dikatakan haus ni, ini akan merosakkan enjin. Oh. Akhirnya, valve enjin akan bengkok macam ni. Oh, ini yang antara yang bengkok Ya, ni lah. valve enjin akibat daripada timing belt putus. Jadi kepada anda, warga wanita di PWB Don Sri Setia, jangan lepaskan peluang sertai program-program yang dianjurkan oleh PWB di sini. Sesungguhnya sangat bermanfaat buat anda dan tidak merugikan. Betul Cik Den? Ya. Jadi terima kasih kepada Cik Den kerana sudi untuk tunjukkan kepada kami asas penyelenggaraan kereta ni. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari. Don ini mempunyai keluasan seluas 14,426 hektar. Don Seri Setia yang diwakili oleh Yang Berhormat Halimi Abu Bakar. Dah sampai di PWB Don Sri Setia ni, wajib untuk kita bertemu dengan penyelia PWB Don Sri Setia dan dah dimaklumkan penyelianya adalah antara penyelia yang sudah lama bersama dengan PWB, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun dan juga bukan 5 tahun. Nak tahu berapa lama beliau berkhidmat bersama dengan PWB, bersama dengan Haida sekarang ni, kita bersama dengan Puan Roza Zita. Apa khabar Puan? Alhamdulillah baik. Boleh saya panggil Puan Roza? Boleh. Jadi Puan Roza dah berapa lama dah berkhidmat di PWB Don Sri Setia? Saya daripada tahun 2010 hingga sekarang. Oh, Maknanya sebagai 10 tahun penyelia 10 tahun. Ya. Ui, lamanya 10 tahun. Orang yang berpengalaman. Boleh saya kira otai lah. Bolehlah juga. Boleh ceritakan pada kami perkembangan PWB di sini? Perkembangan kalau kita bandingkan daripada dulu hingga sekarang ni, kalau dulu tu kita banyak ni lah ajar dari segi masakan, tak ada kapasiti. Kita hanya kemahiran. Oh. Kemahiran pun macam dululah kita akan buat itulah bakul-bakul. Kalau masakan tu kita akan buat wajik, duduk. Tapi berbeza dengan sekarang, dengan chicken chop lah, lamb chop kita ajar, spaghetti, carbonara kan. Lebih kepada moden. Lebih pada moden. Jadi dari segi penglibatan tu wanita memang lagi lebih bertambah lah daripada dulu kalau kita bandingkan. Kalau dulu kita nak dapatkan 20 tu memang agak sukar. Tapi sekarang ni kita limit 30, yang datang 70. Wow. Ada 80. Jadi boleh kami tahu apa misi besar Puan dalam membantu memberdayakan wanita-wanita di sini? Misi saya agar kita keluarkan setiap lapisan wanita supaya diorang dapat maju ke depan. Kita berdayakan wanita kita supaya mereka boleh buat keputusan sendiri. Apa antara inisiatif dan juga aktiviti daripada dulu sehingga sekarang ni, apa antara program yang dilaksanakan di sini? Kalau dari segi kapasiti tu macam ekonomi, kewangan. Lepas tu kalau dari segi kemahiran, masakan, kraft tangan, memang kalau banding tu memang kemahiran tu lebih ramai lah. Oh, kemahiran tu lebih ramai di sini. Jadi Puan Roza boleh tak kongsikan kepada kami juga PWB Don Sri Setia ni ada tak kerjasama dengan badan-badan yang lain ataupun NGO ke? Selalunya PWB ni kita bersama dengan ahli majlis. Don Sri Setia sendiri, YB Halimi Abu Bakar memang banyak bagi sokongan untuk program-program wanita. Jadi dia memang mendapat sokongan yang penuh lah daripada YB sendiri. Yes, saya harap wanita-wanita di Don Sri Setia ni janganlah lepas peluang. Sebab apa, benda-benda ni kita beri secara percuma. Betul, setuju. Dan banyak, saya dah ramai dapat melahirkan wanita-wanita setempat di Don Sri Setia ini dah dapat dana menjanakan pendapatan dan jadikan usahawan kecil yang dah buat berniaga secara online dan dah ada gerai. Saya rasa
boleh saya rasa akan datang kita akan dapat lagi lebih ramai lagi pelapis-pelapis muda untuk berkecimpung dalam PWB punya program lah. Dan paling penting anda yang berada di Dun Sri Setia ni sangat bertuah kerana mempunyai penyelia yang sangat berpengalaman dan juga melihat perkembangan sendiri peserta tu daripada peserta kemudiannya menjana pendapatan melalui produk-produk yang dihasilkan dan telah ramai juga yang berjaya di sini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sertai program-program yang dianjurkan oleh PWB Dun Sri Setia yang disediakan oleh Puan Roza sendiri. Jadi terima kasih kepada Puan Roza kerana sudi terima kunjungan Jejak Wanita Selangor di sini. Macam yang penyelia katakan tadi, antara bahan-bahan produk yang mereka tunjukkan tadi tu adalah produk-produk yang dihasilkan oleh peserta sendiri, dan pesertanya pun bukan biasa-biasa, sudah jadi peserta kemudian menghasilkan produk dan juga buatnya sebagai perniagaan. Jadi bersama dengan Haida sekarang ni kita bersama dengan Kak Nur Hasma. Kak Nur Hasma, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Jadi saya dimaklumkan Kak Nur Hasma buat perniagaan berkaitan dengan kait-kait ni, craft tangan macam-macam. Jadi apa antara produk-produknya? Produk ni semua dan ada lagi lah. Seperti daripadanya. Mungkin boleh ni macam ni, apa tu? Ni bekas air botol air. Oh, untuk bekas air botol. Yang ni bunga lah. Ini untuk yang kita sekarang lah. Mask extender tu. Yang ni? Ini pen. Oh, untuk tulis. pen. Okay Kak Asma, boleh Kak Asma, mungkin ada penonton-penonton nak tahu macam mana nak dapatkan produk-produk Kak Asma ni? Boleh hubungi saya 018 245 7851 ataupun Facebook Putri Asma. Facebook Putri Asma. Jadi boleh dapatkan melalui laman-laman sosial Kak Asma tadi. Jadi, apa saranan Kak Asma kepada wanita di luar sana khususnya di Dun Sri Setia ni yang belum lagi sertai program-program PWB untuk sertai? Saya seru kepada semua Dun Sri Setia boleh belajar pada kelas PWB sebab boleh menjana pendapatan dan percuma pula tu. Itu yang semestinya kita sentiasa sarankan. Program-program yang dianjurkan oleh PWB tu adalah program yang percuma dan juga bermanfaat. Bukan saja ilmu tapi anda boleh menjana pendapatan. Jadi terima kasih kepada Kak Asma kerana sudi berkongsi pengalaman bersama dengan kami. Selepas ni kita akan jumpa dengan seorang lagi peserta di sini. Saya dimaklumkan oleh penyelia PWB di Dun Sri Setia ni, Puan Roza maklumkan bahawa dua peserta yang kita jumpa sekarang ni adalah antara dua peserta yang orang kira otai lah, sebab mereka dah sertai program-program yang dianjurkan oleh PWB ni lebih daripada 5 tahun, ada yang 6 tahun. Jadi sekarang ni Heda bersama dengan seorang lagi peserta yang dah berjaya membuka perniagaan sendiri, kemudiannya menjadi tenaga pengajar di program-program PWB Dun Sri Setia ni. Bersama dengan Heda, kita bersama dengan Kak Ziah, betul? Ya, betul. Jadi nak panggil apa ni Kak? Panggil Kak Noh saja. Panggil Kak Noh sahaja, betul? Ya, betul. Apa khabar Kak? Okey, alhamdulillah sihat. Jadi Kak, terima kasihlah kerana jemput. Jadi Kak, boleh saya tahu bila Kak mula-mula sertai program-program PWB ni? Saya mulai serta program PWB ni pada 23 hari bulan 2 2014. Masa tu saya mempelajari cara nak memasak popiah basah dan juga kuih lapis yang merah putih tu. Masa itu adalah pelajaran yang pertama dan pertama kali saya kenal apa itu PWB. Siap ingat tarikh spesifik. Jadi memang istimewa lah tu bagi akak tarikh tu. Dan juga itu antara mula-mula yang kemahiran yang akak belajar. Masa tu dekat Masjid Islamiah. Jadi kalau boleh saya tahulah, akak kongsikan kepada saya dan juga penonton di rumah, bagaimana akak mula-mula tahu adanya kewujudan PWB? Kalau sekarang ni senanglah, banyak medium-medium yang kita boleh tahu, contoh Instagram, Facebook kan. Kalau dulunya kira 6 tahun yang lalu lah. 6 tahun yang lalu lah lebih kurang. Saya tahu daripada ahli jawatan kuasa PWB sendirilah. Dia maklumkan, dia kata ada kelas belajar memasak percuma di masjid masa tu. So saya pun kali pertama lah saya baru berkecimpung, berkenalan dengan diorang. Dan bila saya tengok situ cara diorang mengajar, selain daripada percuma, memang betul-betul resepi dia memang betul-betul boleh menjadi dan sedap lah, mana kita boleh bawa dia ke tengah. Itu yang saya pun berminat untuk
ikuti dan terus ikutilah. Ya, segalanya telah tersedia. Sekiranya anda ada kemahiran selepas menjadi peserta, anda boleh pula menjadi tenaga pengajar di PWB itu sendiri dan bertemu dengan lebih ramai orang dan berkongsi ilmu yang anda ada. Itu yang kita nakkan peserta-peserta kita buat kan selepas PWB. Jadi kepada Kak Nur, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Nur kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga inspirasi buat semua penonton di luar sana. Okey, kalau anda lihat kawasan yang kita berada sekarang ni adalah lokasi yang sangat tenang dan ceria kan. Kalau anda nak tahu, ini adalah Perpustakaan Awam Selangor Kampung Lindungan, dan terima kasih kepada Perpustakaan Awam Selangor Kampung Lindungan kerana menyedia dan juga menaja lokasi penggambaran bagi jejak wanita Selangor bersama PWB Dun Sri Setia, dan dengar-dengarnya bakal bekerjasama bersama dengan PWB Dun Sri Setia untuk menganjurkan program-program yang akan datang. Jadi untuk kita tahu lebih lanjut tentang lokasi ini bersama dengan Haida, kita bersama dengan pengurus PPAS. Kita bersama dengan Puan Grace. Apa khabar Puan Grace? Sihat walafiat. Ya, Puan Grace, boleh kongsi kepada kami dan juga penonton apa antara fasiliti yang ada di dalam perpustakaan awam ini? Okey, antara kemudahan yang kita ada, contohnya kita ada gelanggang dekat luar mana diorang boleh buat aktiviti bersama penduduk yang ada, dan jalankan aktiviti base kepada kepekaran masing-masing. Sebab saya pasti Puan Pengurusi, Puan Roza pun memang sangat banyak kelebihan. Dan selain itu, kita juga terapkan program yang berasaskan ICT. Contoh dekat belakang ni kita ada beberapa unit, kita ada 8 unit komputer yang mana pihak perpustakaan sendiri kaki tangan akan bantu untuk para suri rumah tangga ni untuk belajar sedikit berkaitan dengan IT lah. Jadi pastinya lebih banyak lagi yang perlu anda khususnya berada di Dun Sri Setia ni tahu lebih lanjut tentang Perpustakaan Awam Selangor yang disediakan di Dun Sri Setia ni. Jadi datang ke sini dan lihat sendiri kecanggihan dan juga fasilitis yang sangat selesa disediakan untuk anda semua. Jadi terima kasih kepada Puan Grace kerana sudi bersama dengan kami dan terima kunjungan kami di sini. Terima kasih juga. Paling bermakna kalau kita dapat bertemu sendiri dengan adun di setiap PWB yang kita pergi. Jadi sekarang ni bersama dengan Ida, kita sangat bertuah. Episod kali ni bersama PWB Dun Sri Setia, kita bersama dengan YB Halimi. Apa khabar YB? Baik, Alhamdulillah. YB Halimi, boleh kongsikan dengan kami apa misi utama YB dalam memberdayakan wanita-wanita di Dun Sri Setia ni? Antara misi yang saya tengok bagi diri saya di Dun Sri Setia, antara misi yang saya fikirkan dan saya lakukan, yang telah saya rangka, yang pertamanya membantu wanita ini dari segi umurnya, dari segi tahap perniagaan ekonomi. Sebab kita tahu di kawasan Dun Sri Setia ni adalah merupakan kawasan yang bukan semuanya berpendapatan yang tinggi. Betul. Ada kawasan saya yang B40, ada kawasan saya yang sederhana ke bawah, ada kawasan saya yang sederhana ke atas. Tapi yang saya lihat dan saya bantu wanita di kawasan saya adalah dari segi ekonomi. Ekonomi, sebab mereka ini banyak yang berniaga secara sambilan membantu suami. Betul. Suami yang gajinya tidaklah tinggi, tetapi untuk menampung sebuah keluarga yang besar, ini agak sukar bagi mereka. Jadi ramai yang berniaga tepi jalan, berniaga online di rumah, berniaga sambilan membantu kawan-kawan di kedai atau di mana saja. Jadi yang ini kita cuba membantu, kita cuba cari wanita-wanita ini untuk dapatkan maklumat, dan kita membantu melalui permohonan-permohonan ke pihak berkuasa tempatan. Dalam masa yang sama, kita membantu mereka untuk dapatkan peluang mereka membuat pinjaman melalui Hijrah Selangor. Nah, yang ini pun kita boleh beri peluang kepada mereka. Yang kedua, saya kira ada juga kes keganasan rumah tangga, tetapi tak banyak. Sebab saya kira kawasan saya ini daripada laporan yang saya terima dari pihak kerajaan negeri, ada tetapi hanya sedikit sahaja. Lebih kurang tak sampai pun 50 ataupun 30% tak sampai. Mereka ni disebabkan oleh tekanan hidup, berbalik kepada masalah ekonomi. Betul. Yang ini yang kita perlu bantu. Dan ada juga yang memerlukan bantuan dari segi kebajikan. Kebajikan, contohnya suaminya tidak bekerja dan suaminya sakit.
kita dapatkan bantuan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Pusat Zakat Malaysia. Jadi yang ini yang saya bantu dan saya lihat yang ini pihak-pihak yang berkenaan perlu membantu mereka juga kerana mereka ini membantu suami mereka di rumah. Suami mencari rezeki, mereka membantu di rumah atau mereka sendiri berniaga di tepi jalan untuk menampung perbelanjaan. Apa saranan YB kepada wanita di luar sana khususnya Don Sri Setia ni untuk sertai program-program anjuran PWB? Saranan saya kepada semua wanita terutamanya kawasan Don Sri Setia, ayuh kita sama-sama membantu mempertingkatkan diri kita bukan saja dari segi ekonomi tetapi ilmu yang dapat kita pelajari dalam setiap program Pusat Wanita Berdaya. Saya yakin dan percaya wanita di kawasan Don Sri Setia adalah wanita yang boleh berdikari, yang boleh berdaya maju, bukan untuk diri sahaja, diri kita sendiri, diri sendiri, tetapi untuk keluarga yang dibina. Jadi YB boleh. Terima kasih dan saya tak lupa selamat menyambut Hari Merdeka kepada semua, terutama di kawasan Don Sri Setia. Malaysia prihatin. Sampai di sini saja episod Jejak Wanita Selangor bersama PWB Don Sri Setia. Terima kasih anda yang menonton episod kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ni. Terus ikuti Jejak Wanita Selangor bersama PWB ke Don yang seterusnya. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari. Kita jumpa lagi nanti.